papan tanda macam ni penting kan Kak Ati? Apa yang tertulis kat papan tanda tu merupakan peraturan yang mesti kita patuhi di taman ni. Aiman faham tak? Faham Kak Ati? Kalau tak ada peraturan, nanti semua orang akan buat sesuka hati terhadap taman ni. Kan Kak Ati? Macam kat sekolah. Kan ada peraturan-peraturan untuk dipatuhi. Betul tak, Chris? Betul tu Kak Ati. Itu semua untuk memastikan para pelajar berdisiplin. Disiplin ni pun penting juga kan Dewi? Memanglah. Kan Kak Ati? Memanglah penting, Aiman. Hanya dengan berdisiplin, kita akan berjaya dalam hidup kita. Ingat tahu, Aiman, Dewi, Chris, kamu semua ni mesti patuh pada peraturan-peraturan sekolah. Okey? Baiklah Kak Ati. Okey, jom. Hai, apa khabar semua? Hari ini adik-adik sekali lagi bersiaran bersama Kak Ati dan kawan-kawan di studio. Iaitu Aiman, Hai. Jenny, Hai. dan Dewi. Hai. Baiklah, hari ini kita akan saksikan satu lagi kisah yang sangat menarik. Sebelum tu, Kak Ati nak tanya adik-adik di studio. Pernah tak melanggar peraturan sekolah? Aiman? Perkara biasa je Kak Ati. Setakat ponteng sekolah je. Tu bukan perkara biasa, Aiman. Kalau ponteng sekolah, dah teruk namanya. Saya sama macam Aiman Kak Ati. Setakat ponteng sekolah je. Kamu berdua ni sama saja. Awak pula, Jenny? Saya tak pernah putus sekolah Kak Ati. Kalau tak datang sekolah pun disebabkan sakit. Bagus, Jenny. Selaku pelajar sekolah, kita hendaklah sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kak Ati, bolehkah Kak Ati ceritakan sedikit peraturan sekolah secara ringkas? Peraturan sekolah diadakan untuk mewujudkan suasana sekolah yang selamat dan harmoni. Setiap sekolah mempunyai peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Peraturan di sekolah ini meliputi semua aspek seperti kehadiran, keselamatan, kekemasan diri serta kebersihan dan keceriaan sekolah. Oh, macam tu. Barulah saya faham. Lepas ni, saya tak akan ponteng sekolah lagi. Untuk pengetahuan adik-adik semua, sesiapa yang melanggar peraturan sekolah yang telah ditetapkan akan didenda mengikut kesalahan yang dilakukan. Ya ke Kak Ati? Mestilah, Dewi. Kita kena sentiasa mematuhi peraturan sekolah. Baru kita dapat menjaga dan meningkatkan imej dan disiplin sekolah. Ingat tu, jangan sesekali melanggar peraturan sekolah. Akibatnya, nama kamu akan diambil dan akan memalukan keluarga kamu. Baiklah Kak Ati. Nampaknya, adik-adik di studio telah faham akan makna peraturan sekolah. Baiklah, adik-adik di rumah macam mana? Kak Ati harap adik-adik di rumah pun faham akan maksud peraturan sekolah ini. Kak Ati, adakah topik hari ini berkaitan dengan peraturan sekolah? Yalah Kak Ati. Kalau ada kaitannya, apakah tajuknya untuk hari ini? Betul tu Kak Ati. Kami tak sabar untuk melihatnya. Tajuknya, buang yang keruh, ambil yang jernih. Baiklah adik-adik, mari kita ikuti kisah yang akan dipaparkan ini. Mari kita saksikan bersama. Bukalah pintu pagar ni. Takkan dengan kawan sekelas pun nak kira. Tolonglah buka pintu pagar ni. Kami bukan sengaja nak datang lambat. Kami boleh buka pintu pagar ni. Tapi, nama kamu berdua akan dicatat sebagai pelajar yang datang lambat. Betul tu. Maknanya tindakan disiplin akan diambil terhadap kamu berdua. Apalah awak berdua ni? Tak boleh bertolak langsung-langsung. Dengan kawan sekelas pun tak berkira. Yelah. Macamlah kamu berdua ni bagus sangat. Baru jadi pengawas nak tunjuk lagak. Anderson, marilah kita balik. Melepak lagi bagus. Awak dulu ingat, kami takut dengan tindakan disiplin. Sudahlah. Sabarlah Nazif. Mereka berdua tu memang macam tu. Kelas kepala. Aku memang dah masak dengan perangai mereka berdua tu. Jom masuk kelas. Kita dah lambat ni.
Adam dan Nadison tu sepatutnya mematuhi peraturan sekolah. Mereka tak boleh buat suka hati diorang je. Saya faham, cikgu. Tapi mereka berdua tu paksa kami supaya buka pintu pagar. Esok kalau mereka lambat lagi, macam mana cikgu? Sebagai pengawas, kamu mesti berani dan tegas. Sebarang masalah, datang laporkan pada cikgu. Dulu kami hampir bergaduh cikgu. Kerana sikap Adam tu. Nasib baik kami mengalah. Kami dah terangkan tentang peraturan sekolah yang mesti dipatuhi. Tapi Adam dan Nadison tu degil, cikgu. Kamu jangan bimbang. Tindakan kamu tu tak salah. Tapi cikgu, mereka begitu marah. Saya takut mereka berdendam. Mereka berdua tu dah lah datang lambat. Bila kami tak bukakan pintu pagar, mereka mengugut kami. Tak apalah. Bila mereka datang ke sekolah esok, cikgu akan nasihatkan mereka. Sebagai pelajar, kita tak boleh sewenang-wenangnya melanggar peraturan sekolah ni. Baguslah macam tu. Sikap bertanggungjawab macam ni lah yang mesti ada pada semua pelajar. Terima kasihlah cikgu. Kami minta diri dulu. Saya berada di pejabat pagi tadi. Tiba-tiba saya mendapat panggilan daripada seorang anggota polis yang mengatakan anak saya Adam dan kawannya Nadison telah ditahan oleh polis kerana berada di pusat permainan video. Tangkap polis? Lepas tu apa yang berlaku, Cik Rahim? Macam ni cikgu. Nasib baik anggota polis tu kawan saya. Dan saya pun merayu kepada dia agar anak saya Adam dan Nadison dibebaskan. Kalau tidak, buruk nama saya dan sekolah cikgu. Barulah kami sedar akibatnya, cikgu. Nasib baik kami dilepaskan oleh anggota polis tu. Nasib baik, Cik Rahim. Kalau tidak, Adam dan Nadison akan digantung persekolahannya. Maafkan saya, cikgu. Saya menyesal kerana perhentian sekolah dan bermain permainan video. Saya pun menyesal, cikgu. Saya harap cikgu janganlah gantung persekolahan kami berdua. Baiklah. Kamu berdua kena berjanji jangan ulang lagi perkara yang sama, ya? Saya rasa malulah cikgu di atas kelakuan anak saya ini. Saya harap cikgu dapatlah maafkan mereka berdua. Cik Rahim, saya akan maklumkan pada pengetua mengenai hal ni. Saya yakin pengetua akan maafkan mereka berdua. Asalkan mereka janji tak ulang lagi perkara yang sama. Terima kasih banyaklah cikgu di atas nasihat cikgu tadi. Adam, Nadison, ingat ya, jangan ulang lagi perkara yang tak elok tu, tau? Baiklah, cikgu. Kalau begitu, minta diri cikgu. Ya, sama. Saya takutlah nak datang sekolah. Nanti cikgu marah sebab dah 3 hari saya tak datang sekolah. Awak bukan sengaja kan? Awak terpaksa jaga ibu awak yang sedang sakit. Saya ni anak tunggal dalam keluarga. Bila ada masalah macam ni, saya terpaksalah ambil tanggungjawab. Kalau macam tu, awak ada alasan yang kukuh untuk diberitahu pada cikgu. Kan Dewi? Walaupun awak dah melanggar peraturan sekolah, tapi awak boleh kemukakan surat pada cikgu. Yelah, cikgu mesti dapat maafkan awak. Terima kasihlah Chris, Dewi. Esok saya janji saya akan datang ke sekolah. Itulah ceritanya adik-adik. Sebagai seorang murid, kita kena mendengar arahan guru dan mengikuti peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Betul tu Kak Ati. Setiap perkara yang melibatkan peraturan sekolah mestilah dimaklumkan kepada guru-guru. Ya Kak Ati? Betul tu Aiman. Ini bagi memudahkan guru-guru mengetahui apa yang berlaku kepada murid-muridnya. Ini penting supaya murid-murid tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang melanggar peraturan sekolah. Sikap melanggar peraturan sekolah
akan menjejaskan imej kita sebagai seorang pelajar. Betul tak Kak Ati? Betul tu. Apakah pula pendapat Dewi? Saya rasa murid-murid yang tidak hadir ke sekolah atas alasan tertentu hendaklah memaklumkan kepada pihak sekolah melalui surat ibu bapa ataupun surat akuan doktor. Saya bersetuju tu, Devi. Sikap penting sekolah ni merupakan masalah serius ke Kak Ati? Betul tu Dewi. Sikap penting sekolah melanggar peraturan sekolah dan hendaklah dijauhi. Betul tu, saya setuju. Tindakan Adam dan Nadesan itu bukan sahaja memberi masalah kepada rakan-rakannya yang lain. Bahkan, guru-gurunya turut risau akan sikap kenakalan mereka berdua. Oleh itu adik-adik, jangan contohi sikap dan kelakuan Adam dan Nadesan. Baiklah Kak Ati. Pada pendapat adik-adiklah, apakah peraturan kehadiran ke sekolah sangat penting? Sangat penting Kak Ati. Ini kerana kehadiran ke sekolah adalah diwajibkan untuk semua murid. Saya bersetuju tu. Sebagai seorang pelajar, kita tidak seharusnya melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Oh begitu, sekarang barulah saya tahu. Apakah yang dapat disimpulkan mengenai kisah kita pada hari ini? Jenny? Adam dan Nadesan telah mendapat pengajarannya, Kak Ati. Ya Kak Ati, saya pun bersetuju dengan Jenny. Akhirnya, Adam dan Nadesan terima balasannya. Kalau kita tidak mendengar kata dan sering melanggar peraturan sekolah, kita akan menerima padanya. Betul tu Aiman. Sebagai seorang pelajar, kita tidak sepatutnya melanggar peraturan sekolah. Kak Ati setuju tu. Ini kerana kamu semua masih lagi bersekolah. Jika diperhatikan, Adam dan Nadesan pergi memain permainan video memakai pakaian sekolah. Ini merupakan satu kesalahan yang besar. Betul tu. Kita seharusnya berdisiplin. Ini kerana peraturan yang ditetapkan dapat mendisiplinkan diri kita sebagai seorang pelajar bagi menjaga imej sekolah. Saya setuju dengan kata-kata Kak Ati. Sebagai seorang pelajar, kita haruslah sentiasa mematuhi peraturan sekolah. Selain itu, sikap saling menghormati antara satu sama lain harus diterapkan dalam kalangan kita semua. Betul tu Aiman. Sebagai pelajar, kita mesti sentiasa patuh dengan peraturan yang ditetapkan. Barulah kita boleh menjadi pelajar yang cemerlang. Bagus adik-adik. Sebagai pelajar, kita wajib melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid. Dan mesti sentiasa menunjukkan sikap setia terhadap sekolah. Kita kena melatih diri kita untuk berdisiplin. Barulah kejayaan dapat dicapai. Baiklah adik-adik, nampaknya setakat di sini sahaja rancangan kita untuk hari ini. Setiap pelajar bertanggungjawab untuk mematuhi peraturan sekolah. Antara peraturan yang perlu dipatuhi ialah peraturan kehadiran ke sekolah, kekemasan diri dan keselamatan. Tanggungjawab ini bukan sekadar mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan, malah perlu menghormati dan tidak mengingkari sebarang perubahan atau pindaan yang dibuat pada peraturan dan undang-undang tersebut. Pelajar perlu memahami sebab sekolah mewujudkan peraturan dan undang-undang. Cuba bayangkan, sekiranya sekolah tidak mempunyai peraturan dan undang-undang. Pelajar akan bertindak mengikut naluri dan emosi masing-masing. Suasana akan menjadi huru-hara dan keselamatan serta kesejahteraan akan tergugat. Antara sebab sekolah perlu mempunyai peraturan ialah: yang pertama, untuk menjadikan pelajar lebih berdisiplin. Peraturan dan undang-undang yang digubal
akan melahirkan pelajar yang mematuhi ketepatan masa, datang ke sekolah atau menyiapkan kerja rumah. Ia juga memupuk sikap bertanggungjawab dalam diri pelajar. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan pelajar. Peraturan dan undang-undang yang terdapat di makmal sains, contohnya, bertujuan untuk melindungi pelajar daripada bahaya bahan beracun dan berbahaya. Pelajar juga tidak dibenarkan membawa peralatan yang tajam ke sekolah kerana boleh membahayakan nyawa pelajar lain. Yang ketiga, untuk melicinkan pelaksanaan sesuatu aktiviti atau program sekolah. Sekiranya tidak ada peraturan sekolah, banyak program akan tergendala. Akan timbul banyak masalah dan akhirnya aktiviti yang dirancang tidak dapat dilaksanakan. Yang keempat, untuk menjaga keamanan dan keharmonian komuniti sekolah. Apabila ada peraturan, diharapkan pelajar tidak bergaduh dan tidak mencetuskan huru-hara. Mereka akan hidup bersama secara aman, saling menghormati dan saling bekerjasama. Sebagai seorang pelajar, kita perlu menumpukan perhatian semasa guru mengajar, mendengar arahan guru dan menyiapkan kerja sekolah. Kita juga tidak boleh keluar kelas atau pergi ke tandas sesuka hati atau tanpa kebenaran guru. Oleh itu, sebagai seorang pelajar yang bertanggungjawab, kita perlu memaklumkannya kepada guru. Begitu juga, apabila kita tidak hadir ke sekolah, kita mesti membawa surat doktor atau surat ibu bapa sebagai bukti ketidakhadiran. Ini merupakan peraturan yang perlu dipatuhi. Jika tidak, kita akan dianggap ponteng sekolah. Oleh itu, kita perlu mematuhi peraturan ini untuk mengelakkan sebarang kekeliruan dan salah anggap. Kita juga perlu bersikap terbuka dan berpandangan positif terhadap peraturan sekolah. Kita tidak boleh menganggap peraturan sekolah adalah leceh dan diadakan untuk mengawal kebebasan pelajar. Kita tidak boleh menganggap peraturan sekolah sengaja diadakan untuk mencari kesalahan pelajar atau menghukum pelajar. Hukuman yang diberikan oleh pihak sekolah bertujuan untuk memberi kesedaran dan keinsafan kepada pelajar.
Apabila kita melakukan sesuatu kesalahan yang melanggar peraturan sekolah, kita perlulah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu. Kita juga mestilah sanggup dihukum oleh pihak sekolah. Jika kita melihat rakan kita melanggar peraturan sekolah, kita mestilah menasihatinya supaya tidak mengulanginya lagi. Oleh itu, remaja perlulah sentiasa mematuhi peraturan sekolah untuk menjaga dan meningkatkan imej dan disiplin sekolah. Jadilah pelajar yang bertanggungjawab.